Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Satu pendedahan daripada Datuk Seri Muhammad Sabu, muka sebenar Parti PAS, yang pastinya ramai rakyat Malaysia tidak tahu ya berkaitan dengan perkara ini. Jadi apakah isu itu? Ini yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda sahabat semua. Tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So, mari kita ikuti pendedahan panas daripada Datuk Seri Muhammad Sabu. Katanya selalu ubah fatwa tak mustahil. PAS buang Najib, kata Datuk Seri Muhammad Sabu. Jadi itu antara kenyataan panas ya daripada ataupun pendedahan daripada Datuk Seri Muhammad Sabu, yang mana berkata sejarah membuktikan PAS sering mengubah fatwa sesuka hati demi untuk menghalalkan suatu tindakan. Jadi Presiden Amanah Muhammad Sabu ini tidak menolak kemungkinan PAS akan membuang bekas Perdana Menteri Najib Razak memandangkan fatwa parti itu sentiasa berubah. PAS kini katanya dilihat di belakang bekas Presiden UMNO itu dalam satu isu Tita Addendum susulan kehadiran ramai pemimpin serta ahlinya dalam perhimpunan di Istana Kehakiman Isnin yang lalu. Jadi Datuk Seri Muhammad Sabu yang lebih dikenali sebagai Mat Sabu berkata, beliau menjangkakan perkara itu berdasarkan pengalamannya yang pernah memegang pelbagai jawatan dalam PAS selama 37 tahun termasuk timbalan presiden sebelum keluar parti itu untuk membentuk Parti Amanah Negara. Dakwanya sepanjang dalam parti itu, beliau diajar perbezaan dengan UMNO bukan setakat dalam politik tetapi dalam akidah, termasuk mengkafirkan parti UMNO, dan beliau hanya solat di Masjid Rusila atau Masjid Batu Enam ketika berada di Terengganu kerana solat berimamkan ahli UMNO adalah haram. Itu memang sesat. Namun katanya pada 2013 dan 2014 mereka dapat menghidu pertemuan segelintir Ustaz PAS dengan UMNO sehingga timbul pengakuan dakwaan mereka menerima wang disusuli kekalahan kumpulan aktivis serta profesional di tangan kumpulan pro UMNO terbabit pada muktamar yang ke-15 di Kuala Selangor. Menurutnya lagi, PAS turut memutuskan hubungan dengan DAP dan selepas itu menuduh parti itu komunis serta hendak tubuh negara Kristian. Sedangkan ketika kerjasama formula digunakan adalah agree to disagree, bersetuju untuk tidak bersetuju. Paling mengejutkan, selepas PAS berpisah dengan DAP dan Keadilan, PAS bersama pula dengan UMNO dalam Muafakat Nasional. Pemimpin PAS mengatakan hubungan baru PAS dan UMNO itu adalah anugerah Allah. Tambah Datuk Seri lagi, banyak sudah bukti bahawa fatwa PAS boleh diubah sesuka hati demi untuk menghalalkan suatu tindakan. Begitu juga bila hari ini PAS menyatakan sokongan kepada Najib, ini hanyalah sandiwara menarik sokongan Melayu. Tidak mustahil suatu hari nanti katanya PAS akan membuang Najib jika beliau tidak lagi menguntungkan politik PAS, katanya di Facebook. Isnin lalu pemimpin dan ahli PAS antara 3.000 orang yang menyertai himpunan di Putrajaya untuk mengikuti prosiding Mahkamah Rayuan berkait semakan kehakiman bagi membuktikan kewujudan Tita Addendum yang membenarkan Najib menjalani baki tempoh penjara bawah tahanan rumah. Mahkamah Rayuan dalam keputusannya majoriti 21 membenarkan Najib untuk memulakan prosiding itu selain mengemukakan bukti baharu apabila merit kes dibicarakan di Mahkamah Tinggi. Dan sebelum itu, Setiausaha Agungnya yaitu Parti PAS ini, Taqiyuddin Hasan, dalam surat dalaman parti membuat seruan kehadiran ahlinya bagi menunjukkan solidariti bersama bekas Perdana Menteri dalam rayuannya terhadap keputusan Mahkamah Tinggi berhubung Tita Addendum yang di Pertuan Agong. Jadi itu antara satu pendedahan panas ya daripada Datuk Seri Muhammad Sabu bahawa PAS ini akan menghalalkan apa saja cara. Untuk apa? Demi tujuan politik semata-mata. Sekarang ini ya mereka sibuk menunggang isu Najib. Kononnya demi untuk keadilan, tetapi akhirnya terbongkar sahabat semua bahawa apa yang sedang dilakukan oleh parti PAS ini sebenarnya hanyalah untuk tujuan politik semata-mata.
untuk menarik sokongan akar umbi UMNO, ahli UMNO, dan juga ada yang mengatakan mereka mahu untuk menarik sebelah UMNO ini bersama dengan mereka keluar daripada kerajaan perpaduan. Begitu rakusnya mereka mahu untuk berkuasa, sahabat-sahabat semua. Itu pandangan saya. Dan selain itu, saya juga ingin berkongsi dengan anda, sahabat semua, satu kenyataan daripada pemimpin veteran UMNO, Parti UMNO itu sendiri, apabila dia mengatakan Himpunan Solidariti Najib, ahli PAS tahu pemimpin mereka atau pimpinan Parti PAS ini hanya bermain wayang. Wayang apa? Wayang tiga segi lah kali ya. Jadi ahli PAS tahu pemimpin mereka main wayang, dan itu merupakan faktor kehadiran penyokong PAS yang berhimpun di depan Istana Kehakiman. Sangat sedikit dakwah pemimpin UMNO. Katanya, kenapa tidak ramai penyokong PAS dan bersatu berhimpun dalam Istana Kehakiman? Kononnya 10.000 yang akan hadir, tapi ikut laporan media hanya 900 yang hadir. Ya, itu termasuk ahli UMNO yang memang setia ke mahkamah setiap kali Najib ada perbicaraan. Tambahin lagi, sebab ahli PAS tahu pemimpin mereka hanya main wayang. Dalam PAS tidak ada agenda membela Najib. Kata ahli Majlis Tertinggi UMNO, yaitu Puan Zarkasi. Bahkan katanya, PAS sering guna isu Najib untuk memburukkan UMNO. Justru mereka tidak datang bukan karena menjunjung titah yang di Pertuan Agong. Kali ini mereka tidak solid ikut arahan pemimpin PAS karena berpura-pura menyokong Najib Razak. Dan beliau berkata demikian dalam ulasannya terhadap Himpunan Solidariti kepada mantan Presiden UMNO, Datuk Seri Najib Razak, dan himpunan itu anjuran PAS. Hanya 900 ya kehadiran daripada pemimpin-pemimpin ataupun ahli-ahli PAS, termasuklah pemimpin mereka, sahabat-sahabat semua. Dan ini adalah satu perkara yang amat mengejutkan kita, kerana kita tahu seperti mana yang didedahkan oleh Datuk Seri Muhammad Sabu sendiri, fatwa PAS ini sentiasa berubah. Berubah untuk apa? Berubah demi untuk kepentingan politik, demi untuk kepentingan parti, demi untuk kepentingan beberapa individu di dalam parti PAS ini. Hanya kerana hari ini kita lihat mereka begitu terdesak sekali, akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka cuba untuk membela Najib, kononnya demi untuk keadilan. Tapi hakikatnya, sahabat semua, ada beberapa pemimpin daripada parti PAS mengaku bahwa ini adalah peluang untuk menangkap ikan. Apa maksudnya? Seperti mana yang dikatakan oleh seorang lagi pemimpin PAS, mereka katakan bahwa ini adalah peluang untuk menarik sokongan, membawa Parti UMNO ini bersama dengan mereka. Apa maksudnya, sahabat semua? Untuk mengganggu gugat keharmonian parti-parti yang ada di dalam kerajaan perpaduan hari ini. Apakah niatnya juga? Mungkin juga mereka cuba untuk menebuk atap, seperti mana yang dipost oleh seorang pemimpin PAS, yaitu Ketua Penerangan PAS. Katanya, tahun ini mungkin sejarah akan tercipta apabila kerajaan perpaduan akan jatuh ataupun tumbang. Jadi ini niat mereka sebenar, sahabat semua. Bukannya, pada pandangan saya, bukannya sebenar untuk membela Najib Razak, tetapi mencari peluang. Dan kita tahu inilah sikap PAS, begitu oportunis dalam mencari jalan untuk mendapatkan sokongan. Datuk Seri Mat Sabu katanya untuk mendapatkan sokongan daripada orang Melayu. Jadi tindakan terdesak ini sebenarnya menunjukkan betapa terdesaknya PAS hari ini, dan seakan-akan hubungan antara PAS dan parti yang ada dalam Perikatan Nasional ini semakin huru-hara. Pemimpin mereka bersatu dan PAS saling serang menyerang di antara satu sama lain, saling tidak mempunyai pandangan yang sama. Ini mau itu, parti ini mau ini, dan sebagainya. Dan akhirnya kita dapat melihat bahwa keterdesakan parti PAS ini membuatkan mereka sanggup membuang prinsip mereka yang dahulunya begitu menyerang Najib Razak, kononnya perasuah, kleptokrat. Ada yang sanggup memijak gambar Najib, ada yang mengatakan Najib ini tidak boleh dipercayai. Muhyiddin pernah mengatakan bahwa ramai yang datang ke mahkamah untuk mendengar perbicaraan Najib kerana mereka mahu melihat Najib ini dipenjarakan. Itu antara kata-kata Muhyiddin Yassin, sahabat-sahabat semua. Hari ini kita boleh nampak
betapa terdesaknya mereka. Apa pandangan anda sahabat semua? Anda berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian je daripada Alright Nopo Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.